Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah diberi kesempatan untuk sama-sama menyertai sesi perbahasan rang undang-undang enactment perbekalan 2021 yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Datuk Menteri Besar pada Jumaat minggu lalu. Sebelum saya memulakan perbahasan pada pagi ini, saya rakamkan ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Sungai Kandis dan Yang Berhormat Tanjung Sepat di atas pelantikan sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Saya mendoakan agar kedua-duanya diberikan kekuatan dan kecekalan dalam memikul amanah dan tanggungjawab serta dikurniakan hikmah dalam memimpin agenda pembangunan negeri. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada semua frontliners di seluruh negara yang sehingga hari ini masih bertungkus lumus menyumbang khidmat dan berkorban demi memastikan keselamatan rakyat serta mengetuai usaha memerangi pandemik COVID-19. Yang Berhormat Speaker, kita semua sedia maklum seluruh dunia kini sedang bergelut dengan penularan wabak COVID-19 dan Malaysia tidak terkecuali. Semenjak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada bulan Mac yang lalu, Malaysia umumnya dan Selangor khususnya telah menerima dampak yang cukup mengesankan dari segenap aspek, terutamanya dari sudut ekonomi. Rakyat diarah berkurung di rumah, sektor perusahaan memberhentikan operasi, sekolah, universiti dan rumah-rumah ibadat ditutup sehingga mengakibatkan kepincangan sosial dan kerencatan pertumbuhan ekonomi yang amat ketara. Ramai yang kehilangan pekerjaan, banyak perniagaan terpaksa gulung tikar, bahkan ada yang sehingga mengalami kemurungan dan gangguan psikologi yang maha hebat kesan dari pelbagai tekanan akibat PKP. Walau bagaimanapun, negara berjaya melandaikan kelok penularan COVID-19 menjelang bulan Julai yang lalu dan PKP dilonggarkan dalam fasa pemulihan. Malangnya, tidak sampai 3 bulan negara menjalani PKP pemulihan, kes jangkitan COVID-19 kembali meningkat bermula pada penghujung bulan September yang lalu akibat dari sikap culas pelbagai pihak pasca pilihan raya negeri Sabah. Kini negeri Sabah, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya diarah menjalani PKP bersyarat akibat dari penularan COVID-19 yang mendadak. Manakala kita masih berada dalam fasa peperangan menentang penularan COVID, saya yakin belanjawan ini dirangka dengan penuh hemah dan memberikan tumpuan kepada ikhtiar untuk membela kepentingan rakyat serta menggerakkan semula kegiatan ekonomi yang terjejas akibat PKP. Yang Berhormat Speaker, sejak 2008, Kerajaan Selangor telah dikenali sebagai sebuah kerajaan yang membawa idea-idea baru berpaksikan kepada dasar ekonomi yang peduli rakyat. Kita tidak boleh menafikan bahawa legasi ini telah dimulai oleh Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim sebagai Menteri Besar pertama dari Keadilan dan waktu itu Pakatan Rakyat. Banyak idea dan kebijakan di Selangor dicemburui bukan sahaja di negeri-negeri lain, bahkan juga oleh Putrajaya. Dasar pemberian air percuma, caruman kepada anak Selangor yang baru lahir, wang sagu hati kepada pasangan pengantin baru, sumbangan khairat kematian, bas percuma dan banyak lagi. Semuanya ini dapat dilakukan di bawah satu jenama, Selangorku. Falsafah kepada semua inisiatif ini ialah kekayaan negeri perlu dikembalikan kepada rakyat, terutamanya golongan M40 dan B20. Ini selaras dengan perintah Allah dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7 yang membawa maksud dengan izin, apa yang Allah kurniakan kepada Rasulnya Muhammad dari harta penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, maka adalah ia tertentu bagi Allah dan bagi Rasulullah dan bagi kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta orang-orang musafir yang keputusan. Ketetapan yang demikian supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dari kalangan kamu. Walau bagaimanapun, semua dasar berkenaan tidak akan berjaya tanpa iltizam kuat untuk menjadi kerajaan yang bersih, amanah dan berintegriti. Sekukuh mana pun ekonomi sebuah negeri atau negara, pastinya akan hancur sekiranya rasuah dan penyelewengan tidak dapat dikawal. Sama ada kita sedar atau tidak, sejak 2008, Belanjawan Selangor adalah satu dokumen yang penting dan dinanti-nantikan oleh rakyat. Belanjawan adalah dokumen yang menetapkan perancangan perbelanjaan setahun ke hadapan dan merupakan gambaran paling mudah untuk rakyat mengenali kebijakan, hasrat dan kecekapan sebuah pentadbiran.
Selepas 3 orang Menteri Besar sejak 2008, cabaran bagi pentadbiran semasa di Selangor ialah menyusun kembali kebijakan-kebijakan ini yang telah dilaksanakan sejak lebih sedekad yang lalu. Sudah tentu apabila masa berubah, tuntutan semasa juga berubah. Beberapa inisiatif nampaknya bukan lagi menjadi keutamaan dan sewajarnya dikecilkan jumlahnya bagi memastikan setiap sen duit rakyat digunakan kepada hal-hal yang menjadi keperluan. Ada juga perbelanjaan yang khilaf dan lebur begitu sahaja serta tidak memberikan sebarang impak kepada rakyat dan negeri. Saya kira kita semua tidak pernah membayangkan bagaimana sebuah kerajaan negeri yang membelanjakan hampir 200 juta ringgit setahun untuk memberikan air percuma kepada rakyat, tetapi hanya dengan beberapa kali bekalan air terputus, rakyat menjadi marah dan inisiatif ratusan juta ini seolah-olah dilupakan. Bahkan di dalam perihal pembelian 4 buah drone baru-baru ini yang berharga 2 juta ringgit juga menjadi bahan hasut maya dengan izin troll oleh masyarakat. Di sini kesalahannya bukan berpunca dari pembelian drone, kerana memang ada drone yang boleh dibeli dengan harga RM500 sebuah. Namun, fungsi drone yang berharga RM500 dengan yang berharga RM500,000 tentulah banyak beza. Sama halnya dengan pembelian kereta. Ada kereta yang boleh dibeli dengan harga RM50,000 dan ada pula yang berharga RM500,000. Tentulah kereta yang berharga RM500,000 menyediakan teknologi yang lebih canggih berbanding dengan kereta yang berharga RM50,000. Kita difahamkan drone yang dibeli oleh kerajaan negeri untuk memantau sumber-sumber air di negeri Selangor juga dilengkapi dengan sistem data yang sangat mustahak. Teknologi yang sama juga boleh dibanding di Australia sebagai contoh dengan kos harga yang sewajarnya. Justru, kerajaan negeri perlu bersedia dan bekerja dengan lebih kuat untuk melihat dan menyusun kembali kebijakan serta pelbagai inisiatif agar ia sesuai dengan perkembangan semasa. Saya bimbang, slogan hebat Selangor Maju Bersama yang digagaskan sebagai aspirasi pentadbiran kerajaan negeri masih belum berjaya menyentuh hati nurani rakyat di bawah. Boleh untuk minta penjelasan. Yang berhormat. Saya ingin bertanya kepada Kota Anggerik. Apa nama syarikat yang membekalkan drone ini? Itu pertanyaan saya lah. Terima kasih. Saya masukkan dalam ucapan dan boleh kita minta respon daripada kerajaan. Timbalan Speaker, penjelasan sebelum dipanjangkan. Sebenarnya ada sedikit fakta kesilapan. Tidak ada pembelian drone sebenarnya. Dia hanya perkhidmatan drone. Jadi saya akan jelas nanti dalam jawab nanti. Dia dalam. Okey, baik. Terima kasih Yang Berhormat Esko atas penjelasan. Saya sambung. Yang Berhormat Speaker, persepsi negatif terhadap kerajaan negeri mulai berlega di kalangan rakyat. Agensi yang sepatutnya menjelaskan keadaan seperti isu air dan bukan pembelian drone dilihat agak lemah dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Oleh itu, saya sangat berharap agar agensi komunikasi milik kerajaan negeri Selangor memainkan peranan yang lebih proaktif dan jangan hanya merasa selesa di kerusi empuk masing-masing. Yang berhormat Tuan Speaker, semua usaha penyusunan semula ekonomi, kebijakan dan inisiatif di Selangor tidak akan berjaya sekiranya kita tidak dapat mengesan masalah yang timbul. Kita tentu masih ingat bahawa pentadbiran Tan Sri Abdul Khalid telah meninggalkan sejumlah lebih 3.3 bilion ringgit rizab negeri. Waktu itu Selangor sangat berbangga menjadi negeri yang bukan sahaja terkaya, bahkan mempunyai rizab yang terbesar. Sudah menjadi perbualan di luar sana. Apabila rizab negeri kini hanya dianggar sekitar 2.5 bilion sahaja. Maknanya berkurangan hampir 1 bilion ringgit dari jumlah yang diwariskan oleh pentadbiran Tan Sri Abdul Khalid. Ketika Yang Berhormat Sungai Tua mengambil alih jawatan Datuk Menteri Besar, rizab negeri juga difahamkan berada di bawah 2 bilion ringgit, yakni sekitar 1.8 bilion sahaja. Saya percaya sudah sampai masanya kerajaan negeri memberikan penjelasan bagaimana sejumlah lebih 1 bilion ringgit telah berkurangan sebelum Yang Amat Berhormat Sungai Tua mengambil alih jawatan Menteri Besar. Pencerahan oleh kerajaan negeri pastinya akan menjernihkan kekaburan yang selama ini wujud dan menjadi perbualan di kalangan rakyat Selangor. Sekali lagi, kerajaan negeri tidak dapat tidak perlu berpegang teguh di atas prinsip integriti dan tata kelola yang baik demi menjamin kepercayaan rakyat dan mempertahan keyakinan pelabur serta komuniti perniagaan.
Saya nak habis sikit lagi. Yang berhormat Tuan Speaker, saya menyambut baik rencana kerajaan negeri untuk menjadikan Selangor sebagai sebuah negeri pintar ulung di Malaysia. Agenda digitalisasi yang diungkapkan oleh Yang Berhormat Datuk Menteri Besar dengan peruntukan sebanyak RM369 juta mencakupi pelbagai inisiatif termasuk data internet Selangor dan digital government approval. Sebagai negeri termaju di Malaysia, Selangor sekali lagi membuktikan bahawa ia sentiasa bergerak lebih ke depan, bukan sahaja sebagai juara dalam membela nasib rakyat, bahkan juga sebagai peneraju kemajuan teknologi. Walau bagaimanapun, saya menaruh harapan dan keyakinan agar proses pelaksanaan agenda digitalisasi yang memakan belanja besar ini akan dijalankan menerusi proses urus tadbir yang baik dan menjamin ketelusan serta tidak sekali-kali membuka ruang kepada sebarang bentuk ketirisan dan penyelewengan dana awam. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada pihak kerajaan negeri kerana menghidupkan semula bantuan khairat kematian yang merupakan inisiatif utama skim mesra usia emas SMUE yang diperkenalkan ketika pentadbiran Tan Sri Abdul Khalid pada tahun 2009. Di bawah pentadbiran Yang Berhormat Sungai Tua, SMUE telah diberdayakan menerusi pemberian baucer jom shopping sempena ulang tahun kelahiran warga emas yang tinggal di negeri Selangor. Suka untuk saya cadangkan agar kadar nilai baucer jom shopping ini dapat ditingkatkan sehingga RM300 pada masa akan datang, selaras dengan perubahan iklim ekonomi semasa. Selain kelompok warga emas, golongan ibu tunggal turut mendapat manfaat dari belanjawan ini. Pelaksanaan inisiatif Kasih Ibu Smart Selangor, Ibu Tunggal, KISIT, menerusi pemberian bantuan keuangan sebanyak RM200 sebulan untuk membeli barangan keperluan asas akan dapat sekurang-kurangnya meringankan beban ekonomi kelompok ibu tunggal di negeri ini. Yang berhormat Tuan Speaker, kekerapan insiden gangguan bekalan air secara tidak berjadual yang berlaku muktakhir ini sememangnya amat mengecewakan. Seperti mana yang telah disebut di dalam setiap perbahasan ahli-ahli yang berhormat sebelum ini, saya turut berkongsi sentimen yang sama. Rakyat mengharapkan agar pengumuman peruntukan sebanyak RM200 juta oleh Yang Berhormat Datuk Menteri Besar pada minggu lalu yang merangkumi projek perintis rawatan biologikal bagi pemuliharaan kualiti air, pemerkasaan pemantauan lembangan sungai, penggantian paip-paip usang serta pindaan enakmen Lembaga Urus Air Selangor luas dapat menjadi penyelesaian mutlak kepada masalah gangguan bekalan air tidak berjadual yang berlaku sejak kebelakangan ini. Pada kesempatan ini, saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA, yang baru-baru ini turut berperanan membantu mengagihkan bekalan air kecemasan untuk kegunaan warga Shah Alam ketika gangguan bekalan air baru-baru ini. Yang berhormat Tuan Speaker, perkhidmatan bas Smart Selangor mutakhir ini cukup penting dan sangat relevan kepada rakyat Selangor. Justru, sebagaimana yang telah saya sebutkan dalam perbahasan saya pada tahun lalu, pada tahun ini saya sekali lagi ingin memohon kepada pihak kerajaan negeri untuk memperluaskan jaringan capaian bas Smart Selangor menerusi pewujudan laluan-laluan baru termasuk di dalam kawasan Seksyen U16 di Shah Alam yang merangkumi kawasan Denai Alam, Elmina dan Bukit Subang. Capaian perkhidmatan di kawasan-kawasan ini amat penting kerana kadar pertumbuhan ekonomi dan kadar pertumbuhan penduduk di kawasan ini amat drastik akibat pembangunan projek perumahan dan pusat-pusat perniagaan komersial yang baru. Yang berhormat Tuan Speaker, sebelum saya menyimpulkan ucapan, saya rakamkan tahniah kepada ahli-ahli Dewan Negeri dari pihak kerajaan yang telah mengambil bahagian dalam sesi perbahasan belanjawan kali ini dengan membawakan hujah serta pandangan yang bernas dan berfakta. Ini jelas berbeza dengan wakil-wakil pembangkang yang saya lihat sekadar menjadikan ruang perbahasan sebagai platform untuk menyebar dakwah dan propaganda picisan bertujuan untuk memburukkan kerajaan negeri. Saya berharap kualiti perbahasan yang ditunjukkan. Boleh saya mencelah? Saya dah nak habis. Abi. Kejap lagi Abi boleh bahas. Sebab tu cakap pandang-pandang ya. Saya berharap kualiti perbahasan yang ditunjukkan oleh wakil-wakil kerajaan akan terus dikekalkan. Kita sewajarnya insaf akan kedudukan kita sebagai pemegang mandat yang diamanahkan oleh rakyat. Janganlah kita sesekali lupa akan hal ini. Rakyat sentiasa memerhati dan menilai prinsip serta pendirian kita
Tuan Speaker, Marilah siapa yang buat kita- dakwah ni? Dia ke kami? Marilah kita bersama-sama berdoa semoga Tuhan menetapkan keyakinan dan prinsip kita serta menjauhkan diri kita dari sifat khianat, rakus kuasa dan bangkrut moral. Sesungguhnya kedudukan kita sebagai wakil rakyat adalah untuk memberikan khidmat yang terbaik buat masyarakat dan bukan sebagai tiket untuk mengejar kekayaan, kemewahan dan kemasyhuran peribadi. Sebagai penutup, saya titipkan 2 rangkap pantun yang pernah diungkap oleh almarhum Tuan Guru Datuk Seri Nik Abdul Aziz Nikmat, mantan Mursyidul Ampas, untuk renungan kita semua. Terbang kunang di tengah malam, hinggap masuk di tiang seri. Tangan kanan ajak bersalam, apa maksud pisau di kiri? Ikan belanak ditutup saji, saji dianyam oleh Pak Mahat. Orang khianat jangan dipuji, makin dipuji, makinlah jahat. Yang berhormat Tuan Speaker, saya mohon menyokong.